Okey, boleh nampak? Cikgu tulis ya? Nampak? Tak berapa clear? Tak berapa clear kan? Kenapa tak berapa clear? Okey. Sebab cikgu terpaksa pegang. Okey, yang pertama sekali kamu kena tuliskan dulu dia punya sistem fungsi macam dalam buku teks. Kamu rujuk buku teks. Cikgu kena pegang ni. Okey. Produk, fungsi, objek. Okey. Produk tadi ialah produk ataupun sistem adalah meja. Fungsi dia apa? Memegang Kita tak kata fungsi dia meletak buku tak. Dia fungsi dia memegang. Objek apa yang nak diletak? Objek macam-macam objek. Boleh sebenarnya. Buku, barang. Sebut barang tu. Kalau kamu sebut barang, kena tulis secara spesifik. Buku, botol air. Kena tulis. Tak, dia punya objek dia pilih satu je. Ini yang pertama ialah kamu kena sistem apa. Okey? Sistem apa yang kamu nak buat analisa. Sekarang sistem yang kamu nak buat analisa ataupun produk yang kamu nak buat analisa ialah meja. Tulis macam ni dulu. Meja, fungsi apa, objek apa. Yang kedua, kamu kena kenal pasti komponen-komponen yang ada pada sebuah meja. Okey. Okey, komponen sama macam tadi. Cuma ini jadual komponen. Iaitu komponen, fungsi, objek. Okey. Tak ada stand tu yang okey, komponen, fungsi, objek. Pada sebuah meja, apa ada komponen tadi kamu kata? Permukaan meja kan? Ataupun muka meja. Okey. Fungsi dia masih sama. Memegang. Okey. Pegang apa muka meja? Buku. Tak kisahlah kamu nak letak buku ke botol air ke apa, tak kisah. Okey. Muka meja settle. Apa lagi komponen yang ada pada meja? Yang nampak. Kaki meja. Okey, kaki meja memang kita nampak. Kaki ada 4 kan? Okey, fungsi dia masih memegang. Sebab apa masih memegang? Sebab fungsi utama meja tadi ialah memegang. Okey? So, objek apa kaki meja pegang? Muka meja. Okey? Dia pegang muka meja. Kalau kalau dia tak pegang muka meja, macam mana muka meja tu nak duduk atas tu? Okey, lagi? Lagi? Skru. Okey. Kita kena tengok. Maksudnya bila kita buat analisa fungsi, kena tengok satu-satu kat meja tu ada apa. Okey? Muka meja, kaki meja, skru. Skru buat apa? Memegang. Skru pegang apa? Skru pegang apa? Skru tu mencantumkan apa-apa. Apa dengan apa? Kaki meja dengan muka meja dicantum oleh skru kan? Kalau skru tak tolong cantum muka meja dengan kaki meja, dia tak boleh lah. Dia tak boleh diri. Muka, kaki. Okey. Dah cukup ke ni? Adakah meja tu terapung? Tak kan? So, meja tu mesti diletakkan di atas lantai kan? Okey, so komponen lantai pun termasuk dalam sebuah meja. Kamu membuat analisa meja. Kalau kamu buat analisa lain, mungkin tak perlu letak atas lantai.
Okey, so fungsi dia memegang juga sebab fungsi utama ialah memegang. Kemudian pegang apa? Lantai, kaki meja. Okey. So kamu barulah selesai. Okey, dah macam ni kan? Barulah kamu selesai menganalisa komponen-komponen yang ada pada sebuah sistem, iaitu sistem meja. Okay. Ini boleh melukis sistem fungsi. Okey, boleh Kita nak lukis sistem fungsi. Sistem fungsi. Okey, sistem fungsi bagi meja yang biasa-biasa, yang tak ada masalah. Okey, bermula daripada mana nak buat? Kita mula daripada tempat yang meja tu duduk, iaitu lantai. Okey. Lantai memegang apa tadi? Lantai memegang kaki meja. Susah pula nak tulis ni. Kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja. Muka meja memegang buku. Okey. Dia settle satu baris. Tapi tak selesai lagi pula. Sebab kaki meja tu dia ada pegang benda lain lagi. Kan? Okey. Ada lagi komponen kita tak tulis. Lantai, kaki meja, buku dah tulis. Ada apa lagi kita tak tulis? Skru. Okey, kita belum tulis skru. Okey, skru tadi dia pegang apa? Skru pegang kaki meja dan muka meja. Maka kita tulislah dia kat tengah-tengah bawah ni. Skru. So kita bagi dia nak panah ke muka meja sebab dia muka meja. Dan ke kaki meja sebab dia muka meja dan kaki. Dekat anak panah ni, saya tulis ya. Okey, dekat anak panah ni, tulislah dia punya fungsi. Saya pakai pen warna lain jap. Memegang. Oh, tak buat. Jap. Barulah cerah sikit Kak Fira, sebaik. Memegang. Okey. Dekat anak panah tu, celah anak panah tu tulis dia punya fungsi. Memegang. Okey. So, barulah selesai kamu punya lukisan model fungsi bagi satu meja yang tidak mempunyai masalah. Okey, dia jadi macam itulah. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Okey. Kemudian ada, apa dia? Dengar? Boleh dengar Okey, kemudian satu lagi komponen tak sebut iaitu skru. Skru dia memegang dua perkara Satu kaki meja, satu muka meja. Jadi skru tu letak kat bawah. Supaya kita dapat buat anak panah dia cabang ke atas. So ini gambar rajah. Bukan gambar rajah. Lukisan model fungsi. Lukisan model fungsi. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Faham Boleh faham? Okey, boleh faham kemudian, okey. Okey, ini adalah lukisan model fungsi bagi satu meja yang tiada masalah, yang tak ada masalah. Okey. Sekiranya berlaku masalah, apa masalah yang boleh berlaku pada sebuah meja?
tak kukuh tu ialah masalah dia punya teknikal. Maksudnya macam contoh lah, contoh pensel. Pensel. Pensel tu kalau kita pemadam pensel kayu tu atau ada pemadam atas dia tu macam kita belajar sebelum ni. Bila kita padam pensel tu dengan pemadam, pemadam tu akan mengeluarkan apa? Habuk pemadam. So habuk pemadam tu adalah masalah. Masalah pemadam bagi pensel tersebut. Meja ni, kalau meja ni, apa masalah meja? Meja apa? Apa masalah meja? Lantai ada masalah? Tak ada masalah. Apa yang akan menjadi masalah pada meja tu? Okay, kamu tengoklah. Kau perasan kamu tengok meja kat rumah kamu. Meja apa? Lantai lantai elok. Kaki meja elok. Muka meja elok. Apa yang selalu berlaku masalah? Apa bahagian meja tu yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Kamu janganlah kata dia reput. Reput tu kayu, sifat kayu. Bukan meja. Meja saya kaca. Kaca. Katakan meja kamu ni macam lah kamu. Meja pakai skru. So, daripada skru. So akan berkarat. Apa sebabkan skru berkarat? Ada air. Okey, betul. Ada air, ada udara. Air dan udara menghasilkan karat. Sekejap, cikgu letak handphone je. Okey, menghasilkan karat. Okey, karat. Kita tak tulis karat. Okey. Dalam bahasa Arabnya, skru tu akan mengalami kelembapan. Okey. So, ini adalah bila cikgu tambah sahaja perkataan kelembapan kepada skru itu. Okey. Ini menunjukkan satu lukisan model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey. Kalau tak ada masalah, kita cuma lukiskan dia punya fungsi sahaja. Kalau ada masalah, kita kena nyatakan apa masalah tersebut. Okey, boleh? Okey. Kemudian, untuk melukis sebuah model fungsi, kamu tahu garisan-garisan apa yang terlibat. Garisan yang terlibat, okey. Tengok sini. Garisan yang terlibat ada 4. Nampak? Okey, yang garisan anak panah saja, yang tak, iaitu bermaksud normal. Normal ataupun maksudnya dipegang oleh kaki meja. Okey, normal. Kemudian garisan putus-putus. Berguna tapi tak mencukupi. Gua ajar benda tu. Berguna tapi tak mencukupi. Okey, lukisan ketiga. Garisan ketiga. Berguna tetapi berlebihan. Berguna lebih pula fungsi dia. Yang keempat, macam nak bengkok sikit, iaitu bersalah. Ingat tadi? Okey, pergi balik pada lukisan model fungsi yang cikgu lukis tadi. Sekejap Sekejap cikgu letak handphone jap. Okey. Kita tengok balik, adakah kita gunakan garisan yang betul? Okey, lantai memegang kaki meja. Okey. Betul tak lantai memegang kaki meja? Betul. Sebab kaki meja adalah adalah komponen utama
Sebabkan yang membolehkan meja berdiri. So dia garis biasa je. Dia anak panah. Okey. Kemudian kaki meja memegang muka meja. Berguna tak dia? Berguna meja meja. Berguna lah. Memanglah berguna sangat kan. Tapi cukup tak kalau tak ada lantai? Cukup tak kaki meja pegang muka meja tapi tak ada lantai? Tergantunglah meja ni. Tak cukup. Kalau tak cukup, ada garisan yang sama macam yang pertama tadi. Mestilah putus. Okey? Dia mesti garisan putus. Muka meja memegang muka meja pun putus sebab dia tak cukup tak cukup berguna tapi tak berfungsi. Fungsinya tak mencukupi. Okey, sama tadi garisan yang pertama saja menggunakan anak panah. Satu je guna anak panah penuh. Okey, skru. Ini model fungsi yang meja tak bermasalah. Apabila kita menambahkan masalah tadi, itu kelemahan. Ini skru. Masalah, kita kena buat anak panah yang apa? Ni kelemahan. Anak panah dia macam ni. Zigzag. Macam tu. Okey. Untuk yang pertama sekali, guna anak panah biasa. Yang kedua, anak panah putus dan seterusnya. Sebab yang kedua ni semua normal, tapi tak cukup. Tak cukup untuk meja sendiri. Okey. Bila kamu tambah model berfungsi meja yang berbeza, kamu letak kelembapan ke sabuk ke karat ke apa benda. Okey, kepada skru. Jadi, daripada masalah kepada skru tu mestilah anak panah yang bengkok-bengkok. Menunjukkan bahawa ia menimbulkan masalah. Okey. Okey. So, itu adalah dia punya contoh. Ini nampak ini pula adalah analisa bagi contoh masalah meja tu bergoyang. Meja tu tak stabil. Kenapa meja tu tak stabil? Jadi kamu boleh tengok pada lukisan model fungsi yang kamu dah lukis tadi. So kamu dapat tahu bahawa skru kamu adalah bermasalah. Komponen skru adalah bermasalah sebab skru meja goyang stabil kerana adanya kelembapan. Kelembapan pada skru berkarat. Makin lama dia makin makin berlonggar lah. Karat-karat tu mengganggu skru tu. Skru akan haus lah kalau berkarat. Okey. Itu baru analisa melukis model fungsi. Okey. Setakat tu je. Setakat tu saja cikgu nak ajar. Sekejap. Cikgu ubah. Okey. Okey, nampak muka cikgu balik kan? Okey, so hari ni tugas kamu ialah melukis model fungsi. Dapat lukis tu dulu pun cukup lah. Yang lain tu cikgu tak boleh nak terang lagi. Nanti pun pening. Nanti next time cikgu akan ajar bagaimana nak menganalisa analisa berantai punca dan kesan. Kenapa meja tu bergoyang tak bergoyang semua tu. Tu kemudian. So hari ni kamu mesti pandai. Mesti tahu bagaimana untuk membuat analisa sistem fungsi.